Baik. Cikgu bergerak ke muka surat berikutnya, surat 15. Mengenal pasti langkah pengurusan pelaksanaan projek. Yang pertama, susunkan mengikut urutan yang betul langkah pengurusan pelaksanaan projek reka bentuk. Okey, Zakuan cuba jawab. Apa langkah yang pertama, Zakuan? Perancangan. Penjadualan. Okey. Mula-mula perancangan dulu. Muaimin. Perancangan nombor 1. Nombor 2? Penjadualan. Penjadualan. Penjadualan nombor 2. Okey. Dan akhir sekali Pengawalan. pengawalan. Jadi jawapan dia ialah A. A. Okey. Terus ramai yang boleh jawab. Okey, seterusnya. Lengkapkan organisasi pasukan projek dengan dalam pengurusan pelaksanaan projek bagi memudahkan pelaksanaan kumpulan kerja. Okey. Baik. Pengurus projek di atas. Apa katakan pengurus projek yang 4 tadi tu? Di bawah pengurus projek tu ada siapa? Sebab dia kata lengkapkan organisasi. Lengkapkan organisasi. Okey, jadi di bawah dia ada 4 lagi kedudukan ataupun ada 2 tingkat bawah ni. Okey, agaknya siapa yang di bawah dia? Ini untuk urusan peringkat sekolah. Peringkat sekolah, betul-betul. Okey, Elizabeth jawab setiausaha. Setiausaha. Okey. Juruteraan. Siapa jawab? Okey, siapa jawab setiausaha boleh diterima. Okey, lagi. Pereka bentuk. Pereka bentuk, dia duduk bawah Bendahari. Okey, sekejap pereka bentuk duduk sini. Sini pula adalah bendahari. Okey, siapa yang jawab tadi betul? Bendahari. Bisa cikgu kembang. Pembangunan model. Atau model, betul. Pembangunan mokap atau model. Betul Okey, harap awak boleh bacalah tulisan cikgu ni. Alright. Terusnya. Latihan pemulihan. Okey, baik. Arahan, jawab latihan yang berikut. Berikut adalah organisasi jenis bidang tugas dalam pengurusan pelaksanaan projek. Okey, di bawah pengurus eksekutif ada pengurus projek, ada bahagian pengeluaran, ada kejuruteraan, ada perakaunan, ada pendidikan dan pembangunan. Ini dalam syarikat ni organisasi yang besar lah Dia ada banyak bahagian, ada banyak jabatan. Alright. So, padankan jenis bidang tugas dengan tugas utama dalam melakukan pembangunan projek yang betul dengan menulis jawapan pada petak yang disediakan. Okey. Baik, ada 3 kotak di situ. Yang pertama, siapa nak jawab? Ada siapa? Okey, merancang dan menentukan sumber kewangan. Ada perkataan sumber kewangan supaya tidak berlaku sebarang pembaziran. Elizabeth jawab pengeluaran. Tak tepat Elizabeth. Sumber kewangan mesti Perakaunan. okey, betul, ramai yang dapat jawab. Okey, perakaunan. Okey, sebab ada perkataan sumber. Sumber kewangan perakaunan Okey, seterusnya. Pengurus projek, cikgu. Okey, kejap Alright. Pengurus projek. Melakukan perancangan dan menetapkan tujuan projek dan objektif yang dah dicapai. Pengurus projek, okey, bagus. Ramai boleh jawab. Betul jawapannya ialah pengurus projek. Okey. Dan seterusnya melakukan kerja-kerja pembinaan serta merancang dan melaksanakan suatu keputusan.
Kejuruteraan. Okey, bagus. Ya, betul-betul. Ramai boleh jawab. Kejuruteraan. Okey. Tahniah Okey, yang tak dapat jawab tu don't worry. Okey, kita masih lagi dalam proses belajar Jangan risau. Okey, lepas ni awak boleh ulang balik tengok jawapan dia Okey, sekarang ni kita pergi kepada muka surat 15. Baik. Merangka perancangan projek. Kita dah sampai merangka perancangan projek. Okey, nombor 1. Berikut adalah blok hubungan aktiviti melalui rangkaian semasa menyediakan penjadualan yang ditetapkan untuk menyiapkan projek. Minggu 1, A, minggu 2, B, minggu 3, C. Padankan perjalanan aktiviti langkah pengurusan projek reka bentuk mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan. Okey, membuat model. Ini minggu yang keberapa? C. Membuat model ni biasanya bila semua dah confirm, memang dah okey, dah tak ada masalah, baru kita buat model kan. Tentulah itu yang terakhir iaitu C. Okey, kemudian perbincangan konsep. Namanya je pun perbincangan kan. Jadi perbincangan ni kita lakukan awal. So jadi bila awal mestilah yang pertama kan. Jadi jawapannya adalah A. Okey, betul Tarani. Manakala lakaran idea B. Jadi C A B. Okey. Seterusnya, lengkapkan aktiviti pembinaan projek mengikut urutan yang betul pada ruang yang disediakan pada catagan bagi projek reka bentuk. Ini adalah rupa catagan ya anak-anak. Okey. Baik. Dia kata lengkapkan aktiviti pembinaan. Okey, yang pertama, ini awak boleh lihat daripada buku teks ni. Ada tak dalam buku teks? Ada, cikgu. Ada okey, bagus. Awak salin daripada buku teks sekarang. Muka surat 37. 37. Okey, betul surat 37 ada contoh di situ. Yang pertama perbincangan konsep bersama pelanggan. Minggu pertama, minggu kedua awak tikkan awak lorekkan. Okey, seterusnya melakar reka bentuk produk yang dipersetujui. Ini adalah minggu kedua dan minggu ketiga pun sama awak lorekkan. Sekejap Okey. Okey. So, inilah awak lorekkan. Okey, minggu yang ketiga, jadi yang ketiga, aktiviti yang ketiga apa dia? Mencari pembekal bahan. Okey, mencari pembekal bahan. Itu minggu ketiga juga. Oh, minggu yang kedua tadi ni tak ada. Cikgu minta maaf. Cikgu silap. Sebenarnya tak ada. Okey. Boleh dalam buku teks memang ada dua-dua. Oh, ya. Oh, okey. Okeylah. Dia tak ada masalah sebenarnya. Kita betul-betul. Yes, di progress sebenarnya. Siapa dah terbuat pun boleh, ni pun boleh. Jadi yang ketiga, mencari pembekal bahan, mencari pembekal bahan. Awak start daripada minggu ketiga ni lah. Dengan minggu keempat. Awak katakanlah 2 minggu awak cari. Seterusnya yang keempat, membuat pesanan. Membuat pesanan ni katakanlah awak makan masa 2 minggu juga. Okey, start daripada sini. 2 minggu juga. Okey. Seterusnya yang kelima, mendapatkan bekalan bahan. So, start daripada minggu yang kelima sampailah minggu yang keenam. Ya, awak harap awak boleh nampak lah ya. Dan seterusnya menanda. Menanda, mengukur dan memotong. Okey, itu start daripada minggu ke-5, 6, 7.
Okey, minggu ke-5, minggu ke-6, minggu ke-7. Sebab pada masa sama ni awak mencari awak berhubungan dengan pembekal Okey. Tu yang dia bertindih dengan yang lain. Okey. Seterusnya, yang ke-7 memasang bakul. Memasang bakul start daripada minggu ke-6, 7, 8. Langkah ke-7 memasang bakul 6, 7, 8. Alah, siapa tu tinggal 4% tu? Okey, yang ke-8 menguji guna atau penambahkan Azir. Alahai. Azir ada tak charger? Awak guna phone ni Azir? Ya, Jebitan. Oh, okey Azir. Okey. Nanti tengok ulangan ni. Azir boleh juga tengok ulangan tapi tu biasa cikgu lambat sebab tak sempat nak buat cepat Okey, yang ke-8 menguji guna atau penambahbaikan. Okey, itu minggu ke-7. Okey Azir, bye. Thank you. Nanti masuk lagi. Alah Suria. Kenapa hilang internet ke Suria? Okey. Okey, seterusnya kemasan yang ke-9. Kemasan minggu yang ke-8. Tengok lepas 8 aktiviti yang ke-8 iaitu menguji atau penambahbaikan. Kalau ada yang tak kena, buat dalam minggu yang ke-7. Okey, buat minggu ke-7. Lepas tu bila dah minggu yang ke-7 ni awak siapkan juga semua sekali. Dah siap minggu yang ke-7 ni, baru awak buat kemasan. Jadi kemasan tu adalah minggu yang ke-8. Awak tanda minggu yang ke-8. Okey. Dan akhir sekali yang ke-10, kerja siap dan membuat laporan dan tuntutan bayaran. Itu sebab laporan ni lama. Jadi sebenarnya awak boleh mula sikit-sikit lah daripada minggu ke-7, minggu ke-8, minggu ke-9. Okey. Alright, jadi semua sekali ada berapa minggu? Anak-anak? 9 minggu. Okey, bersamaan dengan berapa bulan? 2 bulan. Lebih kurang dalam 2,5 bulan ataupun 2 bulan lebih sikit macam itulah Okey, betul-betul. Alright, sebab satu bulan ada 4 minggu biasanya. Alright. Okey, jadi kita dah siapkan pun kita punya catagan bagi pengurusan projek, bagi pembinaan projek Alhamdulillah. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Okey, tak ada Karen. Bagus Karen. Okey. Seterusnya, latihan pengukuhan. Maklumat berikut. Okey Yashana. Maklumat berikut adalah tugas pengurus projek. Okey. Ada penentuan utama, penentuan sub utama, pengelolaan aktiviti, matris organisasi atau pasukan. Okey. So, padankan maklumat itu dengan tugas yang betul dengan menanda A, B, C pada petak yang disediakan. Okey. Menentukan kewangan, keperluan tenaga kerja, menyediakan dokumen perjanjian serta merancang dan membuat pemasaran. Okey, itu sebenarnya langkah yang mana? C. Menentukan kewangan ni sebenarnya adalah penentuan sub utama B. Okey. Penentuan sub utama. Kalau tengok dalam muka surat 36. Okey, muka surat 36 ada penentuan sub utama. Jadi jawapan di sini adalah B. Okey, seterusnya menetapkan tujuan projek dan objektif yang hendak dicapai serta menyiapkan projek yang akan ditetapkan dalam tempoh kerja.
Cikgu A. Betul. Jawapannya adalah A. Alright. A, cikgu. Betul. Jawapannya adalah A. Okey. Seterusnya. Kejap dah nak 5.30 kan? Pejam celik dah nak 5.30 dah. Okey. Baik. Menganalisis perancangan projek dan jadual. Jadual berikut menunjukkan struktur pecahan kerja bagi menghasilkan keychain untuk jualan hari kantin sekolah anda. Lengkapkan struktur pecahan kerja pada ruang yang disediakan. Okey, baik. Tugasan yang pertama. Pengurus. Apakah tugas pengurus? Yang pertama, awak tulis di situ perbincangan dengan pelanggan. Perbincangan dengan pelanggan. Tuliskan ni ruangan ni. Boleh salin daripada buku teks. Muka surat. Surat 44. Okey. Okey, muka surat 44 sebelah bawah tu. Okey, boleh tuliskan sekarang. Itulah kalau awak tengok sebenarnya kebanyakan semua ada dalam buku teks Okey, boleh ke? Boleh, cikgu. Okey. Okey, boleh tak yang ni awak tiru daripada buku teks nanti? Kita gerak kepada soalan yang berikutnya? Boleh? Boleh. Okey, alright, thank you. Okey, kita lihat Boleh. soalan yang okey. Alright, Cik Chana, latihan pengukuhannya antara berikut yang manakah menerangkan tujuan penjadualan pengurusan projek? Tujuan. Okey, yang pertama mengawal sumber tenaga pekerja. Okey, yang kedua mengelakkan kerugian masa dan kos. Yang ketiga mengurus bahan mentah secara sistematik. Dan yang keempat menetapkan pengeluaran dan pemasaran. Jadi manakah jawapan dia? Mengawal sumber tenaga pekerja, betul. Mengelakkan kerugian masa dan kos, betul. Mengurus bahan mentah secara sistematik, betul. Menetapkan pengeluaran dan pemasaran produk, tidak termasuk So jawapannya adalah A. Alright. Seterusnya. Okey, latihan pengayaan. Arahan jawab latihan berikut. Yang pertama, susun mengikut urutan yang betul langkah perancangan projek dan jadual kerja dengan menulis 2, 3, 4 dan 5 pada petak yang disediakan. Jawapan 1 dan 6 telah diberi. Yang pertama, tentukan aktiviti jadual. Betul. Okey, kalau itu yang pertama. Yang kedua, ni susunan aktiviti ni yang kedua. Yang ketiga, anggaran sumber diperlukan untuk sesuatu aktiviti. Yang keempat, anggaran tempoh masa untuk suatu aktiviti. Dan yang kelima, pembangunan jadual. Okey, ini jawapan yang sebenar. Okey, awak salin. Alright. Seterusnya, nombor 2. Maklumat berikut menerangkan tentang garis panduan penjadualan projek. Garis panduan ni adalah garis panduan. Okey. Padankan, apakah garis panduan tersebut? Anggaran tempoh masa untuk suatu aktiviti, susunan aktiviti, anggaran kos dan penyediaan bajet. Tentukan aktiviti jadual, anggaran sumber diperlukan dan pembangunan jadual. Okey, jadi padankan maklumat itu dengan kenyataan yang betul dengan menulis 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 pada petak yang disediakan. Alright. Okey, melibatkan
Okey, melibatkan pengiraan kos modal yang diperlukan untuk melaksanakan projek yang dirancang. Melibatkan kos modal. Kos modal, ni nombor 3. 3. Okey, aktiviti atau proses kerja yang akan dilakukan untuk menghasilkan produk disenaraikan di dalam jadual kerja. 5. Ni pembangunan jadual nombor 6. Okey, melibatkan anggaran bahan, alatan dan sumber manusia yang diperlukan untuk melaksanakan setiap aktiviti dari mula sehingga menghasilkan produk. 4. 4. Anggaran, tengok dia ada sebut anggaran bahan. Anggaran bahan sama ada 1, 3, 5. So 3 sudah. 1 anggaran tempoh masa. Bukan. So jawapan dia ialah 5. Okey. Dan seterusnya menyusun atur aktiviti dibuat secara berturutan agar proses penghasilan projek dapat dilakukan dengan terancang supaya aktiviti tersebut tidak mengganggu perjalanan projek. Dia ada kata, dia kata menyusun atur aktiviti. Menyusun aktiviti. 4. 2 susun atur aktiviti. Kan? Dia ada sebut menyusun atur aktiviti, jadi susun atur aktiviti lah nombor 2. Okey, ni jawapan yang betul Alright.